خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Aris bin Hariri atas bacaan doa sebentar tadi. Jadi kita terus kepada sesi rancangan kita. Jadi pada hari ini kita berkumpul dalam Google Meet ni untuk membincangkan satu bicaraan yang sangat luas, perbincangan. Kita diberi nama Sembang Santai Kesihatan Mental Remaja. Stres. Berkaitan stres kan. Jadi sebelum kita mulakan kita punya sembang santai kita ni, saya memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Muhammad Syazwan bin Zakaria selaku moderator program ini. Dan saya memperkenalkan kepada anda panel kita yang ni, juru cakap kita iaitu saudara Muhammad Shah Hakim bin Sarizat. Beliau ni adalah sangat hebat, orang hebat yang sedang berada dengan kita ni, orang yang sangat hebat. Kerana apa? Antara dia punya sedikit sebanyak tentang dia punya latar belakang pelajaran beliau. Beliau pernah belajar di Sekolah Menengah Sains Tun Syed Shah Shahabuddin. Selepas itu beliau telah melanjutkan pelajaran ke Pusat Jenius Pintar Negara UKM. Lepas tu beliau telah menyambung pengajian beliau ke Asasi Pintar UKM. Dan beliau mengambil ijazah sarjana muda dalam bidang undang-undang di universiti yang sama juga, serta mengambil master, mengambil ijazah sarjana di UKM juga, di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi bagi pada khidmat saya seorang yang sangat hebat lah beliau ni, Abang Shah. Jadi silakan Abang Shah untuk apa khabar Abang Shah? Alhamdulillah. Syazwan apa khabar? Alhamdulillah saya baik. Nampak seperti semangat Abang Shah. Masya-Allah, saya malu nak berduet dengan Abang Shah ni. Abang Shah, saya baca latar belakang Abang Shah tu sampai 5 kertas PDF tu. Nak kata yang Abang Shah ni bukan orang yang biasa-biasa lah. Saya pun malu nak jadi moderator abang ni kan. Jadi dengan itu kan, saya harap pada anda semua kan, saya harap kepada anda semua supaya ambil lah, cedok sedikit, kalau tak banyak pun sedikit daripada ilmu yang disampaikan oleh Abang Shah ni. Kalau boleh bawa baldi untuk ambil air ilmu daripada Abang Shah ni kan. Kalau tak mampu pun bawa lah sudu kan. Asalkan ada yang kita bawa balik untuk kita bagi tahu dekat mak bapak kita bagi tahu dekat adik-adik kita bagi tahu dekat jiran saudara kita kan, bagi tahu kat kucing ke apa semua tu. Asalkan kita ada bawa balik satu benda berharga untuk keluarga kita kan. Ini insya-Allah. Jadi kita terus kepada tajuk kita. Dengan kita iaitu sembang santai berkaitan dengan masalah mental kan, stres duduk kat rumah. Jadi memang satu benda yang sangat umum lah. Bagi saya pun adalah satu benda yang sangat berkait dengan seorang pelajar. Kalau saya pun bekas pelajar SPM Promax kan. Baru habis SPM kan. Jadi saya faham macam mana perasaan orang yang duduk zaman Covid ni kan. Nak belajar untuk SPM tu satu perkara yang sangat mujahadah kan. Lagi kita orang ni yang expand sampai umur 18 tahun kan. Jawab SPM lagi. Jadi satu stres yang sangat besar bagi kami kan. Tapi perkara itu jadi atas sebab itu kita nak bincang tentang satu tajuk berkaitan dengan stres ni. Jadi saya mempersilakanlah Abang Shah untuk memberi definisi secara jelas berkaitan dengan apa itu stres. Jadi silakan Abang Shah untuk membuka ucapan anda, insya-Allah.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik semua. Okay, hari ini hari Ahad. Okay, abang rasa sepatutnya ramai. Okay, ramai yang akan sambung tidur lepas subuh. Itu pun kalau bangun subuh. Okay, so tahniah adik-adik semua sebab apa? Sebab hari ini adik-adik semua berjaya bangun pukul 11. Mungkin pukul 10 sebelum pukul 11, mungkin pukul 10, pukul 9 breakfast kan. Okay, mungkin ada yang jogging-jogging ke. Okay, so abang ucapkan tahniah sebab adik-adik semua hadir okay, untuk dengar cerita pasal tajuk hari ni. Okay, so abang nak, sebelum kita mula abang nak semua orang tepuk tangan dulu. Tepuk tangan kuat-kuat. Okay, tepuk tangan kuat-kuat. Okay, cakap pada diri, aku akan berjaya dan aku akan sentiasa gembira. Okay, sebut kuat-kuat. Aku akan berjaya dan aku akan sentiasa gembira. Okay, alright. So adik-adik semua, tadi okay, sebelum tu abang ucapkan terima kasih okay, kepada pihak Krim Shah Alam menjemput abang untuk kita bersembang santai pada hari ini. So kita relax-relax je. Sebab apa? Sebab hari ni tajuk kita best. Okay, tajuk kita best, cerita pasal stres. Okay, apa tu stres dan sebagainya sekali kita tengok. Okay, so adik-adik semua, abang akan tanya soalan. Kita akan ada 2 interaction. So abang nak, kalau adik-adik nak tanya soalan ataupun nak jawab soalan dan sebagainya, just check. Okay, tulis dalam Google Meet chat. Okay, kejap abang buka slide dulu. Okay, so adik-adik semua boleh relax, okay, boleh pergi sambil makan breakfast dan sebagainya. Okay, kita akan dengar perkongsian berkenaan stres. Okay. Okay, boleh nampak tak slide? Nampak ke slide? Nampak. Nampak slide stres, bukan kata aluan tu. Okay, good. Alright. Okay, alright. So kita mula. Okay, apa maksud stres? Okay, so sebelum abang teruskan, okay, abang ada minta adik-adik untuk tulis vote. Okay, vote dalam Telegram channel. Okay, vote berkenaan soalan dia, apa yang membuatkan anda stres dalam sebulan lepas. Okay, kedua, apa yang akan anda lakukan jika anda stres dalam sebulan lepas. Okay, so lagi kita akan tengok, kita akan go through berapa persen. Abang dah WhatsApp juga dalam grup. Okay, so apa maksud stres ni sebenarnya? Okay, kita selalu cakap kita stres. Okay, stres tu macam mana? Apa yang menyebabkan kita stres? Apa membuatkan kita stres? Okay, alright, jom kita tengok. Okay, stres ni terjadi apabila tekanan pada diri kita melebihi keupayaan yang boleh kita tanggung. Okay, so adik-adik faham, apa yang adik-adik perlu faham ialah stres ni dia bermula dengan tekanan. Okay, so dia ada 2 perkara kat sini adik-adik perlu faham. Pertama, tekanan. Kedua, stres. Stres ni ialah tekanan yang berlebihan. Okay, yang mana adik tak boleh nak tanggung tekanan tersebut melebihi keupayaan. Keupayaan adik. Apa maksud keupayaan ni? Dalam bahasa Inggeris kita panggil ability. Apa maksud ability? Kita able, kita berupaya untuk melakukan sesuatu. Okay, so adik tengok semula. Apa yang menyebabkan adik stres? Jom kita tengok soalan. Apa yang membuatkan anda stres dalam sebulan lepas? Okay, so boleh tengok WhatsApp adik-adik, abang dah screenshot. Okay, alright. Pertama, 62% susah nak faham pelajaran. Okay, kisah lagi kita tengok. 43% tak siap kerja sekolah. 37% mak ayah marah-marah. Okay, 75% berasa ni paling banyak. Banyak kerja nak kena buat. Tak tahu nak mula kat mana. Okay, okay, ni rasa tak mau kongsi kot putus cinta ni. Mesti ada ni. Okay, 6% gaduh dengan kawan. Terlalu bosan duduk rumah. Tiada siapa nak dengar masalah saya. Rasa tak dihargai. Rasa macam dah tak ada harapan untuk berjalan hidup. Okay, so ini agak teruk lah. Okay, rasa macam dah tidak harapan untuk jalan hidup. Okay, tak apa. Lagi kita akan belajar macam mana kita nak hilangkan stres ni. Okay, so adik-adik faham, stres
stres terjadi apabila tekanan pada diri kita melebihi upaya yang boleh kita tanggung. Okay, so kita tengok contoh ni. Susah nak faham pelajaran. Okay, susah nak faham pelajaran. Okay, apa maksudnya? Contoh subjek matematik. Okay, subjek matematik memang orang kata subjek killer. Okay, dulu abang belajar Maths. Okay, setiap, abang bagi tahu rahsia lah. Setiap kali peperiksaan abang dapat C. Abang dapat C in Maths. Okay, sampai trial, okay, barulah dapat B. Okay, so untuk SPM rahsia. Okay, alright. Susah nak faham pelajaran. So bila kita tak faham matematik, kita rasa susah nak buat benda tu. Okay, maksudnya kita dah letak tekanan dan tekanan tu dia melebihi keupayaan kita. Contoh kita boleh buat matematik sampai bab 6 je. Okay, masuk bab 7, bab 8 dah susah, kita tak faham. Sebab tu kita stres. So nampak kan? Nampak dia punya keupayaan tu kat mana. Okay, so seterusnya kita pergi kepada kenapa kita stres. Okay, so macam tadi abang dah bagi tahu kenapa kita stres, sebab kita tidak dapat atau tidak boleh selesaikan suatu perkara itu dengan sebaiknya. Okay, nampak tak? Okay, kita dapat soalan. Okay, kita dapat soalan matematik. Okay, kita bagi contoh soalan matematik. Okay, so bila kita tengok soalan tu, soalan satu boleh jawab. Soalan dua dah makin susah. Soalan ketiga lagi susah. So, perlahan-lahan kita tak boleh selesaikan soalan 3, 4, 5 dan 6. So, dia ambil masa dan sebagainya. So, tekanan tu makin bertambah. So, tekanan makin bertambah, apa yang jadi? Kita akan makin pening kepala, kita akan rasa mengantuk dan sebagainya. Sekejap lagi kita akan tengok. Sekejap lagi akan ada quiz. Akan ada quiz. Quiz tu akan, nanti adik-adik tulis, adik-adik jawab. Apa kesan stres ni? Okay. Alright. Seterusnya. Okay, so sekarang ni abang nak adik-adik semua, okay, abang nak adik-adik semua tulis dalam Google Meet chat. Okay, tulis dalam Google Meet chat apa matlamat adik-adik semua untuk hilangkan stres tu. Maksudnya, contoh, adik stres, okay, pilih satu perkara yang buatkan hari ni atau sebulan lepas yang adik stres. Kalau tengok dekat sini, soalan-soalan tadi, okay, siapa yang rasa susah nak faham pelajaran tu paling buatkan dia stres. Okay, susah nak faham pelajaran tu paling buatkan dia stres. Okay, so apa matlamat adik? Okay, so bila adik maksudnya hilang stres nanti, apa matlamat adik apabila hilang stres ni? Maksudnya adik tuliskan 3 matlamat adik apabila adik dah mula senang faham pelajaran. Okay, apa yang adik nak capai bila adik senang nak faham pelajaran. Okay, contoh abang kat sini putus cinta tak ada orang. Okay, kita putus cinta, kita stres. Okay, kita stres. Okay, so apa matlamat yang nak ingin dicapai apabila adik dah rasa tak rasa lagi perasaan putus cinta tu? Maksudnya adik rasa bebas daripada dosa contohnya. Okay, adik stres sebab apa? Sebab hari-hari hadap dosa. So matlamat adik ialah adik bebas daripada dosa. Okay, ni contoh. Kedua, bila adik rasa hilang daripada perasaan putus cinta, adik rasa lebih bebas untuk fokus pada pelajaran. Okay, ketiga, adik rasa duit adik makin tak berkurang. Maksudnya ialah hari-hari duk belanja girlfriend ke boyfriend. So apa jadi? Duit makin berkurang. Okay, so nampak tak 3 contoh ni? So memandangkan putus cinta 0%. So semua orang tak boleh tulis dah pasal putus cinta. Okay, so semua orang tulis dalam Google Meet chat apa matlamat adik. Contoh kalau susah faham pelajaran, apa dia matlamat adik? Okay, alright, abang bagi masa 2 minit. Okay, tulis 1 atau 2 pun boleh dah. Okay, alright, cepat mula tulis. Tak nampak lagi ni. Okay, siapa nak bercakap? Maksudnya nak kongsikan 1 ke 2 perkara. Mungkin malas nak tulis kan? Okay, good. Iman, study sampai faham
dan banyakkan bertanya pada cikgu. Okay, good. Maksudnya ini matlamat yang Iman nak capai. Okay, lagi. Apa lagi yang adik-adik nak capai? Bila adik dah hilang stres, contoh tak faham pelajaran. Okay, contoh gaduh dengan kawan. Apa matlamat yang adik nak capai apabila hilang perasaan stres terhadap gaduh dengan kawan tu? Buat tuition kalau tak faham. Okay, good. Okay, thank you Luqman. Nur Aisyah. Dapat fokus dengan lebih lagi dalam pelajaran. Okay. Mempunyai masa yang lebih banyak. Dapatkan gunakan masa terluang untuk ulang kaji pelajaran. Okay, good Nur Aisyah. Okay, Nazatun Najwa. Skor dalam pelajaran. Okay, good. Fokus dengan perancangan masa depan. Ya, okay, bagus. Okay, Luqman, kurangkan main. Okay, main apa? Main game ke kan? Okay. Danish, eratkan hubungan dengan mak ayah. Okay, good. Irfan Rosdan, buat semua homework. Okay, bagus. Sharmila, nak bahagiakan parents dengan keputusan yang membanggakan. Okay, Aidit, buat jadual harian supaya dapat selesaikan kerja atau masalah dengan tertib. Okay, alright, good everyone. So adik dah nampak matlamat yang adik nak capai. Okay, so adik-adik, setiap daripada kita, dalam hidup kita ni, kita kena ada matlamat dalam apa jua perkara. So adik, sekarang abang nak adik say out loud. Okay, sebut perkataan ayat ni kuat-kuat dalam kalau ada dalam bilik, kuat sebut je. Kita akan dapat apa yang betul-betul jelas dan kita hendakkan. Okey, ulang 2 kali lagi. Kita akan dapat apa yang betul-betul jelas dan kita hendakkan. Ketiga, kita akan dapat apa yang betul-betul jelas dan kita hendakkan. Okey, adik-adik kena sentiasa ingat, setiap perkara yang adik ingin capai dalam hidup, adik kena betul-betul jelas dengan perkara tersebut dan adik betul-betul nak perkara tersebut. Okay, alright. Okay, kita teruskan. Okay, alright. Sebelum kita pergi kepada terapi pembaikan diri, teknik pertama yang abang akan ajar pada hari ini. Okay, so hari ini abang akan ajar 3 teknik kepada adik. 3 teknik ni sangat powerful. Adik-adik boleh amalkan, adik-adik boleh praktiskan, buat hari-hari. Okay, so sebelum tu moderator, kita nak jawab kuis dulu ke? Macam mana? Q&A. Kita kan ada kuis. Kita nak buat kuis dulu. Ataupun teruskan. Ni untuk satu penerangan ya? Kuis yang okay, tak apa, kalau macam tu kita kalau macam tu kita teruskan dululah. Okay, alright. Okay, kita mula dengan terapi pembaikan diri. Okay, alright. So adik-adik semua, okay, terapi pembaikan diri ni kalau adik-adik nak tahu, dia dah diamalkan dekat barat. Okay, sangat ramai orang amalkan. Okay, terapi pembaikan diri ni. Okay, terapi pembaikan diri ni apabila adik dapat amalkan, adik-adik akan rasa sangat tenang, adik-adik akan rasa sangat syukur, adik-adik akan rasa happy dalam apa jua perkara yang adik-adik lakukan. Okay, alright. So dia ada formula 4O. Okay, formula apa? 4O. So adik kena ingat 4O. O. Okay, so 4O. Okay, alright. Jom kita tengok. Okay, apa dia formula 4O ni? Okay, dia ada 4 perkataan. Okay, so adik-adik semua ikut. Okay, ikut abang sebut. I love you. Okay, I'm sorry. Okay, please forgive me. Dan keempat, thank you. Okay, so kalau adik-adik rasa macam bahasa Inggeris, okay, bahasa Inggeris aku rasa macam aku nak sebut satu perkataan pun susah. Okay, so tak apa. Okay, adik sebut dalam bahasa Melayu. Aku cinta padamu. Nampak klasik kat situ. Aku minta maaf. Tolong ampunkan aku. Terima kasih. Okay, so 4 perkataan ni sangat-sangat powerful, sangat-sangat hebat. Dan percayalah adik, ada satu kisah terapi pembaikan diri ni dekat luar negara telah menyembuhkan penyakit-penyakit gila. Maksudnya orang, kalau adik-adik minat tengok cerita-cerita yang ganas-ganas, cerita-cerita pembunuhan dan sebagainya, orang-orang macam ni kita sebut sebagai mentally ill. Sangat-sangat sakit. Okay, orang-orang yang agresif dan sebagainya. Okay, terapi pembaikan diri ni boleh menghilangkan
kegusaran, kegilaan yang ada dekat fikiran manusia. Okay, so lagi kita tengok kenapa dia sangat powerful. Okay, pertama I love you. I love you ni mengandungi kecintaan. Kedua, I'm sorry, dia mengandungi kemaafan. Ketiga, please forgive me, dia mengandungi keampunan. Keempat, dia mengandungi thank you, dia mengandungi kesyukuran. So, empat ke-an ni, kecintaan, kemaafan, keampunan, kesyukuran ni sangat-sangat boleh menghilangkan stres kita. Okay? Boleh menghilangkan apa-apa perasaan negatif pada diri kita. Sebab apa? Okay, sebut adik tengok-tengok kat bawah tu. Okay, so sebut sama-sama dengan abang. Kalau kita tidak sayang diri kita, kita tidak akan ada motivasi, kekuatan, keyakinan, kesungguhan, keikhlasan untuk berubah. Okay, abang ulang lagi sekali. Sebut sama-sama dengan abang. Kalau kita tidak sayang diri kita, kita tidak akan ada motivasi, kekuatan, keyakinan, kesungguhan, keikhlasan untuk berubah. Okay? Bila mana adik-adik stres? Tadi kita dah faham adik-adik stres sebab adik-adik tak upaya untuk buat suatu perkara. Adik-adik tak upaya untuk menyiapkan kerja sekolah yang sangat banyak ataupun kerja sekolah tu mungkin sikit. Biasa kan kadang-kadang kita nampak sikit tapi susah gila lah kan. Okay? Alright, so apa yang boleh membuatkan adik-adik keluar daripada keadaan stres ni ialah apabila adik nak berubah. So stres ni ialah satu keadaan adik tersekat. Okay, adik tersekat. So adik kena berubah, keluar daripada keadaan kesekatan tu. Okay, so kalau betul-betul adik nak berubah, adik kena sayang diri dulu. Okay, sebab apa? Bila adik tak berupaya, macam mana adik nak bagi adik-adik upaya ialah adik kena selesaikan masalah tu. Faham maksud abang? Kena selesaikan cabaran, kesusahan, kepayahan sesuatu tu. Kalau contoh subjek matematik, adik kena berubah, selesaikan perkara tersebut. Okay, alright. So, apa yang perlu adik buat ialah formula O ni, formula 4O ni adik tengok I love you O, I love LO. Okay, I'm sorry SO. Okay, please forgive FO, thank you YO. Okay, so di 4O. So adik ingatlah 4 perkataan ni, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Okay, so apa yang perlu adik buat sebenarnya dengan 4 perkataan ni? Okay, jom kita tengok. Okay, 3 fokus perbaikan diri. Okay, adik nak kena halakan 4O ni kepada 3 aspek ini. Okay, adik-adik kena ingat dalam hidup kita, kita tidak hidup keseorangan. Adik-adik ada mak ayah. Itu orang sekeliling. Adik-adik ada Allah pencipta adik. Adik-adik ada diri adik. Okay, so soalan abang, bila last adik dengar orang kata dekat adik-adik yang dia kata perkataan ini, I love you? Okay, bila? Okay, boleh tulis dalam Google Meet chat, bila adik-adik dengar orang lain kata dekat adik sendiri, I love you? Okay, cuba tulis dalam Google Meet chat. Dah lama kan? Nur Aisyah rasa dah lama. Ariana pun dah lama. Dah lama kita tak dengar. Oh, Iza, Alhamdulillah. Semalam. It's okay, tak apa, bagus. Okay. Baru 1 minggu lepas. Okay, Erdina. Waktu baby, Luqman. I love you. Boleh dengar ke waktu baby? Okay. Syarmila, pagi tadi. Okay, Alhamdulillah. Iman kata bulan lepas. Okay. Lamanya tak dengar daripada kawan-kawan. Syafiq. Okay. Saya tak ingat bila. Okay, alright. So adik-adik. Okay, Luqman bagi tahu boleh dengar. Dia ingat lagi lah, bagus. Okay, alright. Okay, so sekarang ni, adik-adik semua tutup mata. Okay. Adik bayangkan sekarang ni, tak ada siapa. Tak ada siapa dekat sekeliling adik. Kita ada siapa. Okay, so adik bayangkan adik sendiri. Diri adik sendiri. Okay, bayangkan dekat depan adik. Okay, sebut dekat diri adik. Okay, sebut dekat diri sendiri, I love you. Okay. Alright, adik-adik buat. Tutup mata. Okay. Bayangkan adik-adik ada lagi diri adik kat depan adik. Adik bayangkan ada diri adik kat depan ni. Adik-adik tengok Naruto kan? Okay. Bayangkan pemisahan Kagemushin no Jutsu tu. Okay. Adik bayangkan duduk kat depan adik. Adik sebut dekat diri adik, I love you. Okay. Adik-adik kena ingat. Okay. Dalam hidup kita ni, kita tak semestinya kena ada orang lain untuk kita pergi jauh. Okay.
kita sebenarnya kalau betul-betul kita perlukan Allah. Okay, kita perlukan Allah dan orang sekeliling. Tapi kalau satu masa nanti Allah uji kita, okay, untuk tak ada langsung dekat sekeliling kita orang. So adik nak harapkan siapa? Of course diri sendiri, betul tak? Okay, of course diri sendiri. So adik-adik, adik-adik tutup mata lagi sekali, bayangkan adik-adik sebut dekat diri adik, I love you. Okay, rasakan adik-adik sayang kat diri adik. So adik-adik lepas ni tak payah dah nak harapkan orang lain sebut. Dah lama aku tak dengar dah. Kenapa aku tak sebut dekat diri aku dulu? Betul tak? Adik-adik kena ingat satu benda. Bila mana adik-adik sayang kat diri adik, percayalah orang sekeliling adik akan sayang dekat adik. Okay? Ingat rule pertama. Okay? So, kepada diri sendiri. Kepada, seterusnya dua, kepada Allah. Okay? Bila last? Okay, macam mana kita sebut I love you pada Allah ni? Ada dalam doa, Ya Allah, I love you. Okay? Ada tak orang doa macam tu? Okay, so macam mana adik-adik zahirkan I love you kepada Allah SWT? Okay, tulis dekat Google Meet chat. Macam mana adik-adik zahirkan? Okay. Macam mana adik-adik zahirkan I love you kepada Allah SWT? Tulis kat Google Meet chat. Yes. Okay, Syazwan kata buat ibadat. Okay, sebut Alhamdulillah, solat awal waktu, doa, memuji Allah. Okay, good. Okay, adik kata bersyukur. Okay, Alhamdulillah, banyakkan baca Quran, jaga hak Allah. Okay, Alia kata jaga hak Allah. Okay, good. Alhamdulillah. Okay, so semua adik-adik tahu dah. Okay, be grateful, Luqman kata. Adik-adik semua tahu dah macam mana kita nak zahirkan I love you kepada Allah SWT. Kita bertakwa. Kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggalkan apa yang Allah larang. Okay, so salah satu cara untuk kita macam adik-adik semua dah tahu jawapan, so abang syukur gila. Okay, right. So seterusnya kepada orang sekeliling. Okay, macam mana kita nak kata kepada orang sekeliling I love you? Okay, adik tak payah nak pergi harap. Okay, nak pergi jumpa orang yang tengah marah kat kita tu. Okay, orang yang tengah nak marah kat kita tu, kita pergi daripada depan sebut I love you. Tak ke kena hempuk nanti? Okay, so tak perlu. Okay, so adik just duduk, bayangkan orang tu ada kat depan adik. Adik sebut I love you kepada dia. Okay, orang sekeliling ni, kalau contoh kita terasa hati dengan mak ayah kita. Okay, biasalah duduk rumah kan. Okay, abang duduk rumah dengan kawan-kawan abang ni pun macam-macam pening kepala. Bayangkan adik-adik duduk dengan mak ayah yang bersusah payah cari rezeki. Mungkin ada yang macam-macam ujian yang mak ayah hadapi. So, mak ayah kita penat. Okay, kadang-kadang mak ayah kita termarah kita. Okay, mak ayah kita terjerit dekat kita. Okay, kita faham mak ayah kita sayang kat kita. So, kita marah sangat. Tapi kita tak boleh nak cakap dekat, kita tak boleh nak cakap macam mana kat mak ayah kita, aku marahkan engkau. So, adik-adik duduk, okay, seketika tutup mata, adik bayangkan mak ayah kat depan adik, adik sebut, I love you, mak, I love you, abah. Sebut je adik, sebut. Okay, so ketiga-tiga perkara, ketiga-tiga fokus ni adik-adik kena buat kepada I'm sorry, please forgive me, thank you. Okay, alright. So kita, okay, dah lama sangat ni. Okay, so abang pendekkan I'm sorry, please forgive me, thank you. Okay, so abang tak boleh nak terang lebih lanjut, nak terang lebih banyak sebab slot kita pendek. Okay, so abang akan pendek-pendekkan. Okay, so I'm sorry. Okay, so apa yang perlu adik buat ialah adik kata adik minta maaf pada diri adik. Okay, bila last adik minta maaf pada diri adik? Okay, bila last adik minta maaf kepada orang lain? Okay, bila last adik minta maaf kepada Allah? So adik-adik sebut I'm sorry kepada diri adik. I'm sorry kepada Allah. Okay, macam mana Astaghfirullahalazim kan, kita istighfar. I'm sorry kepada orang yang kita buat kesalahan. Okay, walaupun orang tu mungkin tak buat kesalahan pun kita sebut saja I'm sorry. Okay, alright. Ketiga, please forgive me. Apa beza I'm sorry dengan please forgive me? I'm sorry ni lah kita sebut, kita menyesal dengan perkara tersebut. Please forgive me, kita minta, kita harapkan dimaafkan kita, kita bayangkan dimaafkan kita. Okay, so sama juga please forgive me ya Allah. Okay, Astaghfirullahalazim. So kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, aku menzalimi diri aku. Okay, kita mengaku kesalahan dan kita minta ya Allah ampunkan aku, ya Allah ampunkan aku. Sama juga kat diri kita. Bila last kita cakap kat kita, aku minta maaf. Dan kita cakap, okay, kita kalau gaduh dengan orang, kita nak orang tu cakap, aku maafkan engkau. Tapi bila last kita dengar, diri kita ni, kita cakap, contoh nama abang Syah, Syah, aku maafkan engkau. Okay, so adik-adik, okay, bayangkan diri adik ke depan. Okay, adik lepas adik cakap, aku minta maaf Syah, okay, aku minta maaf Luqman, aku minta maaf Alia, aku minta maaf Izzah.
Izzah maafkan aku, cakap kat diri sendiri. Luqman maafkan aku, Danish maafkan aku, cakap kat diri sendiri. Aku maafkan engkau. Aku maafkan engkau. Okay. Alright. Keempat ialah thank you. Okay. Kesyukuran. Terima kasih. Okay. Terima kasih kepada diri kita last bila kita terima kasih pada diri kita. Okay. Bila last kita terima kasih kepada Allah. Okay. Bila last kita terima kasih kepada mak ayah kita. So kalau mak ayah kita ada kat depan kita, duduk kat rumah kan. Okay. Peluk mereka. Dia peluk, dia cakap, mak terima kasih, abah terima kasih. Jadi kalau mak ayah jauh, mungkin ada yang duduk kat kampung ke dan sebagainya. Okay, bayangkan mak ayah ke depan. Kalau boleh telefon, cakap mak, abah terima kasih atas segalanya. Okay, alright. So inilah terapi perbaikan diri. Okay, so adik-adik semua amalkan setiap hari. Okay, kalau adik-adik rasa stres, sebut 4 perkataan ni. Adik-adik rasa stres, sebut 4 perkataan ni, zahirkan kepada 3 diri sendiri, Allah dan orang sekeliling. Okay, alright. Kedua, teknik pernafasan. Okay. So abang akan ajar satu je, memandangkan kita dah agak lewat. Okay. Teknik pernafasan kalau kita dah dapat belajar lebih nanti. So adik-adik semua boleh follow abang dalam Facebook, boleh follow abang dalam Telegram. So abang akan ajar adik-adik lebih dalam. Okay, kita akan belajar. Mungkin kalau adik-adik rasa nak buat group meeting, okay, bagi tahu je kat abang, mungkin ada 5 orang kawan-kawan, kita abang akan ajar. Okay. So teknik pernafasan. Okay. So selepas kita rasa stres, okay, selepas tu kita sebut 4 perkataan ni, okay, formula 4O tu, I love you, please I'm sorry, please forgive me, thank you. Okay. So seterusnya abang akan ajar pernafasan. Adik-adik kena ingat satu benda. Adik-adik pernah dengar anxiety tak? Okay, orang anxiety ni bila dia teruk dia kena panic attack. Panic attack. Apa maksud panic attack ni? Tiba-tiba dia tak tahu nak bernafas macam mana. Okay, dia takut mati sampai dia lupa macam mana nak nafas. Okay, so doktor akan ajar contoh Syah bernafas. Okay, macam mana nak bernafas tu? Okay, abang akan ajar cara betul untuk bernafas. Adik-adik, kalau adik-adik ada baby, okay, adik-adik tengok baby bernafas macam mana. Dia bernafas melalui dada ke melalui perut? Okay, adik akan tengok baby akan bernafas melalui perut. Maksudnya perut dia kembung dulu. Dia keluar ke mulut. Dia akan masuk ke hidung, perut kembung. Lepas tu dia keluar ke mulut. Okay, so adik-adik duduk tegak. Okay, duduk tegak. Okay, duduk tegak. Okay, so tutup mata. Okay, bernafas melalui hidung. Kembungkan perut. Tahan. Lepas. Okay, buat 2-3 kali. Tahan. Lepas. Okay, alright. So tu cara betul. Melalui hidung, masuk ke perut, keluar ke mulut. Bukan dada naik macam ni tak? Okay, masuk ke perut. Okay, teknik 5-5-5. Okay, alright. So abang akan ajar satu teknik. Okay, so nanti kita ada masa kalau mungkin insyaAllah nak buat lagi satu sesi, kita buat abang akan ajar teknik 7-21-14 ni. Okay, apa teknik 5-5-5 ni? 5-5-5 ni pun sangat powerful. Adik-adik akan rasa macam wow, macam aku rasa macam release gila. Memang adik buat 2-3 kalau cikgu abang ajar, okay, sifu abang ajar buat 10 kali. Okay, buat 10 kali. Okay, so macam mana nak buat? Okay, so adik-adik semua duduk tegak. Okay, duduk tegak. Okay, alright. So tutup mata. Okay, baca bismillah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Okay, so adik tarik nafas melalui hidung, masuk ke perut. Okay. Okay, 5 kali. Okay, kira sampai 5. Okay, tahan. Okay, tarik nafas masuk ke dada pula 5 kali. Okay, tahan 5 kali. Okay, lepas 5. Okay, alright. Abang ulang lagi sekali. Okay, sebelum abang ulang, abang sebut 5 tarik nafas masuk ke perut. Okay, 5 lagi tarik nafas lagi sekali masuk kat dada. Okay, 5 yang ketiga tahan 5 saat. Okay, lepas 5 saat. Okay, alright. So kita try lagi sekali buat sama-sama dengan abang. Okay, 1, 2, 3 tarik. Tarik ke dada pula. Tahan. Lepas. Okay, so adik-adik semua practice. Okay, practice 10 kali sehari. Kalau adik rasa stres saja, kalau lagi bagus, adik buat sebelum solat dan selepas solat. Sebab apa sebelum solat? Okay, apa maksud khusyuk? Khusyuk akan sampai dekat kita bila kita tenang. Okay, so kita tanya, macam mana aku nak khusyuk ni? Saat-saat aku teringat Pizza Hut, saat-saat aku teringat Domino, saat-saat aku teringat Fuel Shack, saat-saat aku teringat dia tengok anime, saat-saat aku teringat dia tengok movie, saat-saat aku teringat mak aku marah aku,
Macam mana kita nak stop jap kita punya minda ni supaya tak berfikir benda-benda lain? Buat teknik 5-5-5 ni. Okay. Bernafas. Okay. Tarik nafas 5-5-5. Okay. Buat macam Abah ajar tadi. Okay. Buat 10 kali. InsyaAllah aku rasa tenang sangat-sangat. Okay. Alright. Teknik 7-21-14 ni abang hold dulu. Nanti abang ajar. Okay. Alright. Alright. So tadi kita dah belajar pasal pernafasan. Okay. Macam abang cakap tadi, pernafasan ni sangat penting adik-adik. Adik-adik tahu pernafasan ni dia boleh selesaikan pelbagai masalah dalam hidup kita, bukan setakat stres, kesihatan sakit, stres, anxiety, depression apa semua. Pernafasan ni adik-adik boleh hilangkan sakit, macam-macam sakit dalam hidup kita. Okay. Dan adik-adik kena tahu satu benda, mungkin adik-adik pernah dengar 70% ke 80% sakit jantung, okay, apa-apa penyakit lah, okay, semua bermula dengan stres. Okay. So bila kita stres yang melampau dia akan mengurangkan immune system kita. Okay, bila dia kurangkan immune system kita sebab apa? Hormon kortisol. Hormon stres nama kortisol ni dia keluar daripada bahagian kidney, bahagian buah pinggang, atas buah pinggang dia keluar terlalu banyak. So apa yang menyebabkan badan kita immune system rendah? Immune system rendah sebab apa? Sebab sel darah putih rendah. Okay, sel darah putih ni dia fight penyakit. Okay, bila dia rendah, so sakit senang datang. Kita akan mula batuk, kita akan mula demam dan sebagainya. Okay, so abang akan ajar satu teknik powerful juga, teknik ketiga, berangan. Apa benda berangan ni? Okay, kita selalu berangan apa? Berangan nak ada, okay, berangan apa? Berangan nak ada emas ke, kalau adik-adik rasa macam nak ada emas dah. Berangan nak ada kawan yang baik ke contohnya. Okay, macam-macam lah adik-adik boleh berangan. Tapi abang akan ajar gunakan teknik berangan ni untuk hilangkan stres adik. So macam mana? Okay. Nama dia ialah perangai imagine daya tindak. Okay, so dia ada 3. Okay, hebatnya imajinasi. Kedua, bayangkan matlamat anda. Ketiga, imajinasi daya tindak. Okay, alright. So kita tengok hebatnya imajinasi. Okay, adik-adik semua tengok skrin ni. Okay, ni nampak oren. Okay, siapa suka oren? Okay, alright. Tengok ada gelas kat situ. Rasa-rasa apa yang akan dituang kat gelas tu, kita tengok. Okay, alright. Nampak? Okay, sedap tak? Oh ya Allah, air oren. Okay. Rasa sedapnya, lamanya tak minum air oren. Tengok dia turun tu dah. Dia penuh. Rasa. Okay. Okay, bila adik-adik tengok air oren ni, okay, apa yang adik rasa? Adik rasa tak lidah adik ni keluar air liur? Kita tengok lain sekali. Adik rasa tak keluar air liur kat lidah adik? Adik-adik tak rasa lagi pun. Okay? Cuba jawab. Siapa yang rasa keluar air liur dekat mulut kita ni bila tengok air oren yang sedap? Okay, lagi-lagi kalau boleh tambah ais. Okay, cuba komen. Siapa yang rasa sedap? Rasa keluar. Kecup air liur tu kan? Okay. Ni baru tengok adik. So, semua orang sama. Okay, kalau siapa yang tak rasa tu mungkin dia tak suka air oren lah. Okay, tapi majority orang akan tiba-tiba keluar air. Sebab apa? Itu the power of imagination adik-adik. Okay. Adik-adik ada, kalau ada iPhone tu bermula dengan imajinasi. Okay. Adik-adik laptop bermula dengan imajinasi. Everything semua dalam minda kita adik. Okay. Semua dalam minda kita. Kita rasa orang tu benci kat kita, ada dalam minda kita. Kita rasa orang tu sayang kat kita, ada dalam minda kita. Okay. Alright. Dan minda kita ni, dia boleh zahirkan sehingga fisiologi. Kenapa adik-adik keluar air liur? Itulah kita panggil fisiologi. Fisiologi, air liur ni kecup keluar kan. Rasa macam nak minum. Okay. So, sekarang ni adik-adik, abang nak adik-adik semua bayangkan matlamat yang ingin adik-adik capai. Apa dia? Okay. Adik bayangkan, contoh, adik-adik semua mungkin nak SPM nanti kan, Pro Max. Okay, bayangkan adik-adik semua duduk dekat pentas. Okay. Matlamat adik nak capai straight A SPM ni. Adik semua duduk dekat bawah pentas. Okay, waktu tu COVID dah habis dah. Okay. Adik duduk kat pentas, adik naik pentas. Okay, dia sebut, baiklah sekarang saya umumkan. Okay, pelajar straight A+. Okay, siapa? Aryana, Iman, Alia, Haris, Luqman, okay, Aidin, okay, Erdina, Syazwan, Haris, abang tak ingat sebut semua lah kan, pengsan apa. Okay, so adik semua bayangkan nama adik semua disebut dekat pentas tu. Semua orang, woo!
Lepas tu adik-adik dengar mungkin adik-adik rasa mak dengan ayah adik-adik peluk adik. Okay, lepas tu adik bau, janganlah bau lori sampah, adik-adik baulah bau wangi lah, wangi perfume mak ayah ke. Okay, lepas tu kawan-kawan adik ucapkan tahniah dekat adik-adik. Okay, adik-adik bayangkan, tutup mata bayangkan semua ni tengah berlaku ni. Okay, adik-adik dengar orang sebut nama adik. Okay, bayangkan sedetail-detail ni. Okay, bau apa, dengar apa, okay, rasa apa, rasa seronok, rasa syukur, mengalir air mata dan sebagainya. Okay, so adik bayangkan benda ni. Okay, semua dah bayangkan. Okay, semua bayangkan. Okay, siapa rasa happy bila bayangkan benda ni? Okay, cuba jawab dalam Google Meet chat. Siapa rasa happy? Dia rasa macam, ya Allah, bestnya. Ya Allah, rasa syukurnya. Okay, yes. Adik-adik semua akan rasa happy, adik-adik. Tak ada siapa tak akan rasa happy bila dia dapat SPM straight A+, adik. Semua orang nak straight A+. Semua orang nak straight A+. So, adik nampak tak? Sekarang ni, the power of imagination. Bila adik-adik bayangkan, aku rasa tenang gila, aku rasa syukur gila, aku rasa happy gila. Hormon kegembiraan, okay, dopamin, okay, dia akan keluar. Kita akan rasa happy sangat. So, adik-adik semua, bila adik rasa stres, adik kena bayangkan matlamat adik. Contoh, adik rasa susah gila nak buat, susah sangat nak buat matematik ni, adik bayangkan, duduk sekejap, bayangkan, aku dapat siapkan matematik ni, petik jari je, terus siap. Okay, bagi realistik sikit kan, dalam 5 minit lagi siap. Okay, so adik kena bayangkan. Sebab apa? Sebab adik bayangkan orang tadi, bayangkan je pun adik keluar dari adik bayangkan adik siap kerja sekolah adik dapat kawan yang baik-baik. So adik kena sentiasa bayangkan benda ni. Guna the power of imagination. Okay, seterusnya. Okay, last. 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 Imajinasi daya tindak. Apa maksud daya tindak ni? Bahasa Inggeris kita panggil coping. Okay, imagination ataupun kita panggil coping imagery dalam bahasa Inggeris. Apa yang perlu adik buat? Okay, so sekarang adik-adik semua, kalau boleh ada kertas, kalau tak ada kertas, adik-adik semua boleh tulis dalam Google Meet chat. Okay, apa yang abang nak adik buat ialah langkah pertama, adik dah nampak the power of imagination tadi. So sekarang ni abang nak adik-adik semua bayangkan. Okay, fikirkan satu situasi akan datang ni yang akan membuatkan adik-adik rasa sangat stres. Okay, rasa macam nak tidur. Rasa macam nak lari jerit. Okay, buatlah adik rasanya apa kan? Okay. Fikirkan satu situasi. So macam abang tengok tadi kat sini, adik-adik semua boleh ikut apa yang adik vote tadi dalam Telegram channel abang tu. Okay. Putus cinta tak ada kata ni. Asyik sebut putus cinta je. Okay. Contoh, banyak kerja nak kena buat. Tak tahu nak mula kat tak tahu nak mula mana satu. Okay, so ni langkah pertama. Okay, adik bayangkan, fikirkan satu situasi, fikirkan benda ni, adik tengah berlaku ni dalam otak adik ni. Kedua, tuliskan beberapa aspek berkait dengan situasi tersebut yang paling membuatkan adik stres. Okay, sekarang ni banyak kerja nak kena buat. Okay, so apa aspek dia? Aspek yang paling membuatkan adik stres. Siapkan. Contoh, mungkin adik rasa macam mak suruh bersih tandas. Bersih tandas je. Ada orang suka bersih tandas tapi ada orang tak suka bersih tandas. Ataupun mak suruh lipat kain. Stres aku suruh lipat kain ni. Hari-hari suruh lipat. So benda tu je mungkin buatkan adik rasa stres gila. Okay. So adik tulis lipat kain. Okay. Kalau adik rasa macam buat matematik, itu yang membuatkan adik paling stres. Adik banyak kerja sekolah tapi paling stres lah buat matematik. So adik tulis. Okay. Ketiga, fikirkan dia rangka cara-cara untuk adik-adik atasi atau tangani kesusahan atau cabaran yang adik ada ni. Okay, so adik rasa susah nak buat matematik. So, adik kena fikir cara macam mana nak siapkan matematik ni. Okay, so adik-adik, kalau adik-adik buntu, apa yang perlu adik buat? Adik kena tanya orang. Okay. So, adik-adik semua ada kawan-kawan yang hebat sangat-sangat matematik. So, adik tanya dia, macam mana hang siapkan matematik ni? Okay, lagi satu, mungkin adik rasa macam rasa susahnya nak lipat kain ni. Okay, adik fikirkan cara macam mana nak lipat kain dengan rasa tenang. So adik boleh tanya mak adik, mungkin sebenarnya adik bukannya tak mau lipat kain tapi adik rasa macam susah sangat-sangat nak lipat kain. So adik boleh cek YouTube macam mana nak lipat kain dengan cara senang. Faham maksud abang? Okay, fikirkan dia rangka cara-cara. Fikirkan dia rangka cara-cara ni ialah adik kena dapatkan pandangan orang lain. Okay, dapatkan pandangan daripada YouTube ke, daripada Google ke dan sebagainya. Okay, langkah keempat, sekarang bayangkan diri adik berada dalam situasi stres tersebut. Perlahan-lahan adik menggunakan cara yang
adik-adik senaraikan di langkah 3, ulang bayangan 3, 4 kali. Okey, so sekarang ni stres sangat sebab susah nak lipat kain. So, apa yang perlu adik-adik buat ialah, okey, adik dah dapat langkah 3 tadi ni. Okey, adik dapat langkah 3 ni, macam mana nak siap, macam mana nak buat matematik. Okay, macam mana buat matematik. So, adik dah dapat cara dia. Okay, adik dah dapat cara dia. Okay, so adik bayangkan perlahan-lahan dalam minda adik. Berulang-ulang. Okay, okay, berulang-ulang. Rasa senang sangat nak buat matematik tu. Okay. Okay, adik bayangkan, adik perlahan-lahan ulang macam mana siapkan matematik tu. Macam mana siapkan formula tu contohnya. Ataupun kalau stres nak basuh tandas, adik rasa macam senang sangat ada tengok YouTube. Oh, ada satu cara. Lempar je. Contohlah, okay, abang selalu buat macam tu. Lempar je serbuk basuh baju tu, biar lama sikit, gosok sekejap je. Ataupun bubuh klorok siap-siap, tunggu 5 minit ke 10 minit, lepas tu gosok je. Ataupun simbah je air. Terus dah selesai. Okay, sebenarnya kadang-kadang macam abang cakap tadi, stres ni bila mana adik tak tahu nak buat apa, adik tak berupaya untuk buat sesuatu tu. So sekarang ni adik dah dapat solusi, adik bayangkan. Okay, ulang-ulang. Okay, ulang bayangan ni 3 ke 4 kali setiap hari adik diulang. Okay, langkah kelima, praktis langkah 4 ni. Okay, langkah 4 tadi setiap hari, lagi-lagi ketika situasi sebenar akan berlaku dalam masa dekat. Mak balik rumah. Mak balik rumah. Dah mula dah. Mak bebel kan. Okay, pilih lipat kain. Okay, pilih lipat kain. Okay, so kita sebelum mak balik rumah tu kita dah bayang dah. Aku nak kena buat ni, So mak balik je, mungkin kita dah duduk kat depan tu, kita dah mungkin habis lipat kain dah. Mungkin juga mak tak ada nak cakap, kita dah duduk depan kain-kain tu kita dah mula lipat. Dan lipat kita dengan cara paling senang pula, mak pun terkejut. Wow, mana adik belajar macam ni? Saya nampak tak? Okay, so inilah kita panggil imajinasi daya tindak. Okay, so adik-adik semua, benar adik-adik semua buat perkara ni, okay, dalam 1 minit. Okay, fikir, buat langkah 1, langkah 2, langkah 3, seterusnya langkah 4, langkah 5. Okay, right? Okay, alright. So, Sagi, nanti moderator akan tanya siapa 3 orang nak bentang 4 perkara ni. Okay, 5 langkah ni, okay, so nanti dapat hadiah. Okay, so adik-adik semua dah boleh fikir. Dia boleh fikir langkah 1, okay, fikirkan satu situasi. Okay, langkah 2, tuliskan berapa aspek. Okay, langkah 3, okay, so semua nampak benda ni, okay, screenshot ke apa ke. Sagi abang nak masuk ke langkah 4 dan 5. So nanti adik-adik boleh fikir, boleh tengok. Okay, sempat tak dapat langkah 1, langkah 2, langkah 3 tu. Okay, kalau tak sempat bagi tahu. Okay, alright, so sekarang langkah 4, langkah 5, sekarang bayangkan diri adik-adik screenshot. Okay, alright, so adik-adik semua dah boleh fikir, nanti moderator akan tanya. Okay, so mungkin nak 3 orang pembentang. Okay, cuba bentangkan macam mana adik buat langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5 ni. So siapa paling best kali nanti abang-abang Krim dan kakak-kakak Krim akan pilih siapa yang pembentangnya. Okay, alright, so ini imajinasi daya tindak. Okay, alright, so itu saja daripada abang. Okay, abang ucapkan terima kasih. Lagi kita pergi kepada Q&A. Okay, so siapa-siapa nak call abang, WhatsApp abang, abang ada dalam group. So ini nombor abang 0162159522. Okay, so semua orang boleh follow Facebook abang Syah Hakimi, Instagram Syah Hakimi, Telegram pun Syah Hakimi Official. So adik-adik boleh ikut. So abang akan update perkara-perkara tentang stres, tentang macam mana nak tangani stres dan sebagainya lah, tentang kesihatan mental remaja dan sebagainya. Okay, alright, so abang serahkan kepada moderator. Okay, terima kasih. Wah, sungguh menarik apa yang disampaikan oleh Abang Syah tadi. Panjang lebar secara terperinci, banyak ilmu yang kita boleh dapat, kita boleh cedok daripada apa yang dibicarakan oleh beliau. Jadi terus kepada pembentangan. Okey, kita buat bentangan. Jadi siapa yang kita sukarela dulu lah. Siapa yang nak sukarela bentangkan setiap satu langkah-langkah itu tersebut, langkah tersebut. Saudara Haris boleh, Saudara Haris.
ataupun kita perlukan masa untuk anda membuat petangan. Macam mana Abang Syah? Nak bagi masa ke macam mana? Boleh. So sementara tunggu tu mungkin boleh buat quiz dulu. Okey. Okey semua. Dekat ruang chat tadi Abang Asfar dah hantar link untuk kita jawab kuis berkaitan dengan stres remaja ni. Jadi insyaAllah semua boleh sama lah. Tekan link tu, kita jawab sama kuis ni insyaAllah. Okay, adik-adik boleh try buat quiz. Okay, quiz tu simple. So nanti adik-adik akan nampak apa kesan stres sebenarnya. Okay, adik-adik kena dapat jawapan. Okay, stres ni sangat berbahaya. Okay, kalau kita tak kawal. Okay, kalau dia berlebihan. Okay, tapi stres ni sangat boleh bawa kita jauh bila kita dapat kawal dan dapat kuasai stres kita dengan baik.
sempurna, pasti ada masanya aku terjatuh, berkali terjatuh. Ketika itu hanya kau tahu apa yang terbeku di hatiku. Jauh di sudut hatiku, aku malu untuk menghadapmu. Tiada sehelai daun pun yang gugur di muka bumi tanpa ketahuanmu. Kau tahu apa yang aku laku ketika ku InsyaAllah rekan-rekan yang belum jawab itu insyaAllah sama-sama kita jawab sama-sama. Soalan tak payah pun, bukan macam matematik. Bukan matematik. Dia setakat main tanda-tanda je lah. 5 soalan je insyaAllah. Jawab lah. Silakan. Tekan link dekat ruang chat tu ya. InsyaAllah semua. Dan lupa nak bagi tahu kan. InsyaAllah dapat hadiah. Siapa yang rajin, siapa yang nampak soalan dia yang bersungguh-sungguh jawab tu tak kerugian lah. InsyaAllah. Jadi Awan Syah, kita Ustaz Asfah, kita masuk Q&A. Boleh silakan. Boleh. Jadi kita buka sekarang kita masuk sesi Q&A, sesi soal jawab.
Jadi kepada para peserta yang mahu tujukan soalan boleh tulis dekat ruang chat ya. Nanti saudara Abang Syah akan jawab insya-Allah. Tapi kita jawab satu soalan dulu daripada Nazatul Najwa. Jadi Abang Syah ni Nazatul Najwa tanya, bagaimana nak jadi pendengar yang baik? Saya selalu dengar masalah orang tapi tak tahu macam mana nak tenangkan mereka. Tapi saya tak tahu macam mana nak tenangkan mereka. Jadi Abang Syah boleh tolong jawab insya-Allah. Okay, thank you Nazatul. Okay, soalan ni soalan yang sangat bagus dan apa yang Nazatul Najwa buat, abang panggil Najwa lah ya, apa yang Najwa buat sangat baik. Okay, so sebenarnya abang jumpa ramai jugalah adik-adik yang suka jadi pendengar. Okay, dengar apa masalah kawan dan sebagainya. Okay, tapi tak tahu cara macam ni nak tenangkan mereka. Dia ada teknik-teknik dia, okay, Najwa. Okay, so kalau abang nak terang kat sini, tambah lagi sejam. Okay, so abang lama okay. Lama nak jawab. So kalau Najwa minat, kalau kawan-kawan lain minat, nanti boleh request dekat Krim Shah Alam, nanti abang boleh buat lagi satu slot macam mana nak jadi pendengar yang sangat baik. Okay, abang bagi satu tips je. Okay, salah satunya ialah kena diam, okay, dan usaha untuk tak bercakap sampai kawan kita tu habis bercakap. Percayalah, bila kita dengar dengan baik, sebenarnya kita tak perlu bercakap pun, kawan kita tu yang ada masalah, dia akan rasa sangat tenang. Okay, so kalau nak belajar lagi, nanti boleh request ke abang-abang dengan kakak Krim Shah Alam, nanti abang boleh buat lagi satu slot tentang khusus untuk bagaimana jadi pendengar yang baik. Alright, thank you Najwa. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Abang Syah. Ya. Kalau saya nak tanya boleh? Boleh. Okey. Macam apa yang saya tahu kan, stres ni dia ada pembahagian dia kan. Ada stres yang baik, ada yang stres yang kurang baik kan. Jadi boleh macam mana stres yang baik dengan stres tak baik tu? Secara ringkas. Okey, secara ringkas, okey abang ulang sekali. Stres ni apabila kita tidak upaya untuk membuat sesuatu perkara. Okey, so apa stres yang buruk? Stres yang buruk adalah stres berlebihan. Okey, apa stres yang baik? Adalah stres baik adalah apabila kita dapat mengawal stres tersebut dan kita boleh pergi lebih jauh. Okey, dengan stres yang baik kita dapat menyelesaikan banyak masalah. Sebab dia menolak kita. Kita perlu ada tolakan untuk pergi lebih jauh. Okey, itu jawapan ringkas daripada abang. Okey. Terima kasih. Kat ruang chat ada soalan lagi daripada Syafiq Ismail. How we need to deal dengan orang yang ada bipolar disorder ni? Wah, soalan yang bagi saya sangat menarik sebab berkaitan dengan bipolar. Betul. Okey, bipolar disorder ni lah kita panggil salah satu dalam senarai masalah mental lah. Okay, bipolar disorder ni dia jadi macam dua orang. Okay. Kalau siapa pernah tengok cerita Split? Split ni dia banyak 9 kot kalau abang rasa watak dalam diri dia. Okay, bipolar disorder ni dia lah tekanan yang sangat lama sehingga membuatkan dia jadi orang lain. Okay, bahaya sebenarnya bipolar disorder ni. Okay. So kalau nak jawab kat sini agak lama, tapi abang boleh cakap macam mana nak deal dengan orang yang ada bipolar disorder ni. Kalau betul-betul rasa macam perlu deal dengan dia, kena banyak bersabar lah. Kena betul-betul faham dia. Okay. Sebab cara nak tangani bipolar disorder ni dia perlu mendapatkan rawatan. So kalau kita nak deal, kita kalau tak ada teknik, kita tak tahu cara, dia mungkin akan membahayakan diri orang tersebut dan membahayakan diri kita juga. Okay. So kita nasihatkan dia lah, pergilah jumpa doktor. So itulah yang mampu kita buat. Okay, macam ni nak deal. Okay, alright. Okay, terima kasih kepada Abang Syah. Yang pasal bipolar tu saya suka sebenarnya bila pasal tajuk bipolar ni. Sebab saya pernah baca pernah tengok satu video kan pasal kes Lisa Lam.
Alaihi Salam. Dia pasal bipolar juga kes yang korang boleh tengok lah nanti dekat YouTube apa semua kan. Bagi saya tu satu kes yang sangat menarik untuk kita renungi insya-Allah. Jadi kita terus kepada saudari Irdina Nur bertanya, bagaimana nak cuba diri supaya tidak mengeluh bila mak ayah panggil kakak ke abang ke? Saya selalu mengeluh. Macam mana nak atasi itu? Dah cuba tapi tak boleh. InsyaAllah Abang Syah boleh tolong bantu saudari untuk tangani masalah insyaAllah. Okey, tadi yang tanya soalan Syafiq kan. Okey, thank you Syafiq tanya soalan. Okey, sekarang Erdina. Okey, bagaimana nak cuba diri supaya tidak mengeluh? Bila mak ayah panggil kakak ke abang ke, panggil untuk apa? Ini abang tak berapa faham. Saya selalu mengeluh, macam mana nak atasi tu? Dah cuba tapi tak boleh. Okey. So, abang tak berapa faham lah ayat ayat Erdina ni. Apa maksud Erdina ni? Mengeluh, tidak mengeluh bila mak ayah panggil kakak ke abang ke. Apa maksud tu? Cuba tulis. Oh, panggil untuk buat suatu kerja. Okey. Bila mak ayah panggil kakak ke abang ke. Okey, saya mengeluh, macam mana nak atasi tu. Okey. So, mengeluh ni, okey macam ni. Okay, mengeluh ni bila kita tak mau buat suatu perkara lah, kita akan mengeluh kan. Okay, tapi apa benda yang adik-adik perlu tahu ialah adik perlu ada motivasi lah. Maksudnya, okay, contoh mak ayah kita suruh buat sesuatu, okay, bila mak ayah kita suruh buat sesuatu, kita anggap kalau tersebut ialah apa ni kita panggil pahala. Okay, mak ayah kita dah buat baik banyak kat kita kan, betul tak? Okay, mak ayah kita dah korbankan banyak benda untuk kita. Okay, kadang-kadang mak ayah kita minta untuk kita buat sesuatu tu bukan sebab nak suruh pun, tapi sebab nak didik kita. Okey, dia tak mahu kita satu masa nanti tak boleh buat suatu perkara dengan baik. Okey, abang ceritalah kawan-kawan abang ada juga yang dekat rumah mak ayah mungkin terlepas pandang banyak perkara, tapi bila dia besar banyak perkara benda dia tak boleh buat. So bila dia tak buat, dia stres. Bila dia stres, banyak benda buruk berlaku dalam hidup dia. Bukan setakat stres, dia berlaku banyak masalah lah. Sebab apa? Sebab benda ni tak boleh buat, benda tu tak boleh buat. Sebab apa? Sebab mak ayah tak ajar. Soalan ni, betul ke mak ayah tak ajar? Ataupun kita malas? Okay? Ataupun memang dia tak dapat? Mungkin dia tak ada mak ayah untuk ajar dia. So adik-adik bersyukur. Okay, bersyukur sebab apa? Sebab kita dah ada mak ayah. Okay, mak ayah kita suruh buat sesuatu tu, mungkin itu tanda dia sayang kita. Dia suruh kita buat sesuatu. So buat. Okay? Apa macam ni nak motivasi? Kita anggap bila kita buat sesuatu tu, Allah bagi pahala yang sangat banyak kat kita. Sebab apa? Kita berbakti kepada mak ayah kita. Bahkan potong bawang sekalipun, dia menangis potong bawang pun dapat pahala. So fikir banyak benda baik dalam hidup kita. Bila kita buat baik kepada mak ayah, banyak benda kita akan dapat. Percayalah. Okay, alright. Edina, okay, jangan ngeluh. Okay, tolong betul-betul tolong selagi mana mak ayah kita ada, tolong. Okay, alright. Thank you. Okay, kita terus kepada soalan yang seterusnya. Daripada Musfirah. Katanya ni akaun kakak dia. Saya nak tanya, kawan saya ada masalah depression. Main reason, dia depression sebab ayah dia. Jadi setiap kali dia kata, dia dah fed up dengan semuanya, saya post barang untuk dia. Tapi still saya rasa macam tak membantu. Jadi macam mana nak buatkan kawan saya ni tenang dan tak terlalu stres? Terima kasih. InsyaAllah. Okay. Alright, thank you Musfira, kakak Mushidah Okay, Musfira, bagus. Okay, bagus sebab apa Musfira tahu kawan tu ada masalah, Musfira nak bantu dia. So, syukur banyak-banyak sebab Allah letak satu kebaikan pada Musfira untuk nampak masalah kawan dia, cuba untuk tolong. Okay, so saya post barang untuk dia tapi still saya rasa macam tak membantu. Jadi macam mana nak buatkan kawan saya ni tenang dan tak terlalu stres? Okay, mungkin kalau adik-adik minat untuk belajar pasal 5 bahasa kasih sayang, okay, pemberian hadiah salah satu bahasa kasih sayang. Tapi mungkin kawan Musfirah ni bukan bahasa kasih sayang dia menerima hadiah, okay, tapi mungkin kawan Musfirah ni nak didengari. So cuba call dia, video call dia, okay, dengar apa luahan dia. Walaupun mungkin dia ulang-ulang, tapi
macam abang cakap tadi, kalau Musfirah minat nanti boleh request kat Krim Shah Alam untuk macam mana kita nak jadi pendengar yang baik. Okay? Pendengar yang baik ni bila kita contoh orang depresi, orang anxiety, bila kita dengar apa dia nak cerita, okay, dia akan sangat membantu dia. Okay, dia mungkin ada masalah di depression sebab apa? Sebab yang tadi kata dia ada masalah dengan ayah kan. Bukan ayah dia selalu marah dia ke, ayah dia selalu tak dengar apa dia kata ke. So bila kita tolong dengar apa dia nak kata, walaupun benda tu berulang, dia akan sangat membantu. So abang akan ajar nanti macam mana cara kita nak bantu kawan-kawan yang depression ni. Cara mendengar, lepas tu cara melayan dia, okay. Cara macam mana kita nak keluarkan kawan kita daripada masalah, daripada fikir sangat masalah dan sebagainya. So salah satu cara macam mana nak tenangkan dia, Musfirah boleh ajar kawan Musfirah 4O tadi tu. Okay, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. 4O ni sangat powerful. Ajar dia macam mana abang ajar tadi. Okay, so nanti pelan-pelan insyaAllah dia akan lebih sayang diri dia. So bila kita sayang diri kita, banyak benda akan selesai di hidup kita. Okay Musfirah, alright, thank you. Oh, insyaAllah. Okay. Seterusnya soalan yang seterusnya daripada Syamila Lala. Syamila Lala. Macam mana nak tangani perasaan hilang motivasi dalam belajar? Lagi-lagi masa pandemik ni. And surrounding pun tak membantu. Asyik push untuk orang straight A je. Sampai rasa pressure sangat pada diri. Especially for anxiety disorder. Sebab ramai tak faham sangat perasaan orang anxiety ni agak-agak. Okay, alright. Thank you Syarmila. Okay, macam mana nak hilangkan perasaan nak tangani perasaan hilang motivasi dalam belajar lagi masa pandemik ni. And surrounding pun tak membantu, asyik push untuk dapat straight A sampai rasa pressure sangat pada diri, especially for anxiety disorder, sebab ramai tak faham sangat perasaan anxiety ni. Okay, adik Syarmila, okay, abang ada tolong seorang klien abang ni, dia SPM Pro Max tahun lepas. Okay. Okay, apa jadi kat dia lah, dia anxiety. Okay, dia takut, dia menggigil, tak boleh nafas sebagainya. Okay. Apa yang abang ajar, salah satunya amalkan 4O ni. Okay, amalkan 4O tadi tu. Okay, terapi membaikan diri, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Okay, suruh hayati 4O ni. Okay, insyaAllah pelan-pelan kita akan rasa lebih kuat. Okay, so macam mana kita nak dapat motivasi balik dan sebagainya, perlu jumpa kaunselor lah, maksudnya perlu jumpa orang. Okay, so kalau Syamila okay untuk nanti boleh WhatsApp abang, nanti kita tengok macam mana kita bincang, kita buat Google Meet ke, calling ke dan sebagainya untuk keluarkan Syamila daripada rasa anxiety ni kan, nak belajar dan sebagainya. Sebab anxiety ni ialah keresahan, risau. So bertambah-tambah risau, dia bermula daripada stres. So bertambah-tambah risau, akhirnya tak tahu nak buat apa, dia rasa sangat tak tahu nak buat apa dan sebagainya. So benda yang berkumpul-kumpul ni jadi masalah lah. Okay, so memang ramai tak faham sangat perasaan orang anxiety ni, memang betul. Sebab tu ikut program-program macam ni, so semua orang akan faham. Kawan-kawan kalau kenapa dia ni macam tak masuk kelas lama-lama, so janganlah judge dia. Okay, telefon dia tanya kenapa tak masuk kelas, okey tak dan sebagainya. Okay, so memahamilah kawan-kawan. Okay, alright, okay, thank you. Okay, Abang Syah ada lagi satu soalan daripada Syazwan. Apa beza orang ada ADHD dengan OCD? ADHD dengan bukan COD. COD. Salah tulis. Alright, okay. So ADHD dengan OCD ni dia juga salah satu termasuk dalam kita panggil penyakit mental lah, okay. Yang tak terkawal, ADHD dengan OCD ni. Kalau nak terang lebih lanjut, dia agak abang rasa macam makan banyak masa lah. So dia boleh jadi tak ada kaitan dengan stres pun,
Okay, so abang rasa nanti ni abang rasa kita jawab kemudian lah Okay. Abang rasa agak susah untuk abang terang secara ringkas. Okay Syazwan? Vera, Masya Vera. Okay, ada lagi soalan daripada peserta? Okay, tak apa, kalau ada apa-apa soalan boleh nombor Abang Syah pun kita dah dapat. Jadi boleh PM Abang Syah, insyaAllah. Jadi cukuplah sekarang tu sesi Q&A kita. Jadi saya berikan tugas saya kepada Ustaz Azfar untuk mengendalikan majlis seterusnya. Okey, terima kasih kepada Syazwan. Yang pertama sekali nak tanya, adakah semua dapat dengar dekat sini? Kalau dengar boleh tulis dalam chat, kata oh saya dengar. Okay, kalau tak dengar maklumkanlah. Okey, alhamdulillah kita semua dengar ya. Okey, kejap ya. Ahmad Asfar Muhammadiyah lagi seorang ni, saya nak share dulu beberapa perkara lah. Okey, sebelum tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara takut tiba-tiba tak berjawab pula, macam cakap dengan seorang diri. Tak tahulah dekat hujung sana tu tengah tidur ke ataupun tengah sambil baring-baring, ataupun yang paling bahaya takut ada kat dalam tandas. Okey. Jadi sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama Ahmad Asfar bin Muhammadiyah. Saya juga merupakan seorang guru di Integrated Islamic School Shah Alam. Jadi adalah beberapa anak murid dekat dalam sini, dekat sekolah diorang selalu panggil sebagai Ustaz Asfar. Walaupun bukan mengajar agama, tapi kat sekolah tu memang kita budayakan semua cikgu lelaki, tak kira dia ajar matematik ke, ajar sains ke, ajar BM ke, BI ke, memang kita akan panggil dia Ustaz. Jadi orang panggil Ustaz Asfar Jadi terpulang adik-adik nak panggil Ustaz Asfar ke, Cikgu Asfar ke, apa lagi? Abang Asfar ke, jangan panggil pakcik sudah lah. Jangan panggil pakcik sudah. Okey. Jadi Ustaz selaku pengarah Krim Shah Alam, jadi Ustaz ada nak share beberapa perkara mengenai Krim Shah Alam. Yang pertama sekali, Ustaz nak sharekan satu video yang akan menerangkan sedikit sebanyak mengenai Krim. Okey. Okey. Screen dulu. Okey, semua boleh dengar ya?
Okey, begitulah sedikit kita punya pengenalan mengenai KRIM. Jadi KRIM memang kita adalah kelab remaja ISMA. Daripada kelab remaja ISMA, kami penganjur pada kali ini adalah daripada cawangan Shah Alam. Jadi ramai juga orang Shah Alam dalam ni. Ada orang daripada Terengganu, ada daripada Melaka, ada daripada Sabah, Sarawak pun ada juga. Ustaz ada tengok dalam borang pendaftaran. Jadi kami ada buat banyak-banyak program yang kami susun. Okay, jadi antara program-program yang disusun adalah seperti tadilah. Jadi kita banyak program-program. Fokus kita kepada adik-adik supaya adik ni boleh duduk sekali dalam satu kelab, okay, dan kita sama-sama beraktivism. Ustaz bagi satu contoh, kita baru ni di Shah Alam sendiri pada bulan Ramadan hari tu, kita bersama dengan relawan muda ISMA, kami ada menyerahkan banyak sumbangan-sumbangan pack-pack iftar dan juga kotak-kotak kasih Ramadan kepada para asnaf, para penerima zakat. Jadi itu antara program-program kita, bukan hanya adik-adik bersama adik-adik je program, tapi kita sama juga membantu masyarakat di sekeliling kita, di kawasan kita sendirilah. Okey, jadi adik-adik, apa lagi kita nak beritahu dekat sini? InsyaAllah kita ada satu lagi program yang terbuka bagi banyak kepada adik-adik perempuan lah ya. Adik-adik perempuan pada 21 Ogos. Jadi dalam masa 2 minggu, kita ada satu program yang dinamakan program Tadabbur dan Tazakur Al-Quran. Jadi mana adik-adik yang berminat untuk join program tersebut, kami akan blastkan di satu Telegram page kita, Instagram dan juga dalam WhatsApp group kita, WhatsApp group Sembah Santai kita. Okey, adik-adik, Ustaz nak ingatkan juga kepada adik-adik yang belum mendaftar lagi, okey, silalah daftar di link di bawah ini yang diberikan di dalam chat. Jadi mungkin kita punya admin boleh letak dia punya borang pendaftaran kepada siapa yang belum mendaftar, kerana dari situ adanya kita punya sijil. Jadi kita akan beri sijil, jadi adik-adik yang belum daftar diminta mendaftar, sijil akan diberikan. Dan juga kita ada satu benda yang special pada hari ini, kita ada quiz. Tadi adik-adik ada buat quiz, jadi hari ini kita nak kita nak announce pemenang dia. Jadi admin boleh kita sharekan screen sebab kita nak announce pemenang-pemenang. Jadi kita ada 3 pemenang pada hari ini. 3 pemenang pada hari ini. Sebab tu kita tanya dalam borang pendaftaran alamat masing-masing. Sebab nanti nak hantar hadiah macam mana. Sekarang ni zaman-zaman PKP ni, zaman PPN, PKP, macam-macam dah ya. Jadi kalau tak bagi, nanti macam mana kita nak bagi hadiah? Takkanlah nak bagi hadiah nak datang rumah ustaz ke, nak datang rumah abang Syah ke, susah juga tu. Jadi kita beruntung sebab hari ni 8 hari bulan 8 ada Shopee punya apa nama benda tu, dia punya offer. Jadi apa yang akan dapat ya, Syazwan tu dia tertunggu-tunggu. Jadi dekat sini kita ada beberapa nama yang akan memenangi hadiah. Ini daripada kuis, semuanya dapat betul. 5 jawapan ni betul. Kita ada Wan Nur Muzfirah, kita ada Nur Alia Farid. Tak nampak lah kat sini okey. Oi, kebanyakannya perempuan. Allah, apa jadi dekat laki hari ni? Tak apa, kita ada wakil. Tak ada semua perempuan. Allahu Akbar. Mana laki-laki kita? Okey. Soalan dia keliru Ustaz. Ya? Ada soalan yang last tu. Macam mana nak hilangkan stres, tangan ni stres tu. Ada 2 pilihan jawapan yang betul. Menyanyi ataupun main game. Saya rasa mungkin kebanyakan lelaki akan main game daripada menyanyi. Betul-betul. Laki memang, laki tak menyanyi sangat. Kalau laki menyanyi pun dalam tandas je. Okey. Abang Haris ni dengan yang ni. Okey, Haris kata, pembaca doa dia kata saya terciduk kat soalan pertama. Okey, nampak soalan Abang Haris. Abang Syah dah bagi susah. Kalau Abang Haris tak apalah, suara dia sedap. Sampai semam tu. Okey. Jadi boleh kita nak announce. Okey, jadi kita ada 3 pemenang. Jadi mari kita letak. Mari kita lihat pemenang yang pertama. Okey, admin boleh tekan. Okey.
Okey, tahniah kepada Nur Irdina binti Muhammad. Okey. Adik Nur Irdina ada di situ? Ada sister Nur Irdina, kalau ada boleh kata ya ataupun letak di ruangan chat. Kalau tak, kami tak tahulah ada ke tidak dalam ni. Macam mana nak bagi hadiah? Ada ya? Ada. Ada. Kalau tak ada, kita akan bagi pada orang seterusnya. Ada? Tak ada? Oh, ada. Okey, takut. Takut terlepas hadiahnya di situ. Okey, jadi kita ada Adik Nur Idina, tahniah diucapkan. Okey, nampaknya Allah menyebelahi anda. Okey, kita nampak, kita nak tengok pada hadiah seterusnya. Hadiah akan dihantar ya. Okey. Okey, tahniah diucapkan kepada Adik Aufa Hasya. Adik Aufa Hasya ada di situ atau tidak? Ada. Oh, alhamdulillah ada. Okey, alhamdulillah bukan wakil yang jawab kan. Kadang-kadang ada wakil yang jawab kan. Okey, tahniah kepada Adik Aufa akan menangi ni, make sure dah ni dah daftar ya. Okey, dan seterusnya yang terakhir sekali kita nak tengok hadiah yang ketiga jatuh kepada siapa? Okey, tahniah kepada Adik Nur Balkis binti Yusof. Tahniah. Okey, ada tahniah Adik Nur Balkis. Adik Nur Balkis ada di situ. Kalau boleh cuba mute ataupun komen di chat box di bawah. Kalau tak, kita akan beri kepada orang lain ya hadiah ni. Ada Adik Nur Balkis? Oh ya, saya. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Jadi tahniah kepada semua kawan-kawan yang telah menang. InsyaAllah kita ada banyak lagi program-program yang disusun untuk masa-masa seterusnya. Jadi saya daripada pihak InsyaAllah mengalu-alukan adik-adik semua untuk join program-program kita yang mendatang. Ada banyak lagi program yang kita nak buat. Merdeka ni pun banyaklah program kita nak rancang. Okey, jadi bagi pihak KRIM, Ustaz nak mengucapkan satu terima kasih yang pertama sekali kepada penceramah kita Abang Syah Hakimi. Abang Syah Hakimi dia dapat sharekan banyak-banyak benda dapat teknik bernafas, lepas tu apa macam-macam kita dapat belajar tadi. Terima kasih kepada Abang Syah. Terima kasih juga diucapkan kepada kita punya brother Syazwan Zakaria selaku moderator. Best dia jadi moderator kan? Best kan? Best tak? Best. Diri yang jawab. Moderator kebangsaan ni. Boleh jadi juara moderator kebangsaan. Okey. Jadi terima kasih kepada Syazwan juga. Terima kasih juga kita ucapkan kepada AJK yang terlibat, Haris selaku pembaca doa dan juga kepada semualah adik-adik yang dapat join kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan banyak-banyak. Moga-moga dapatlah hadiah sijil tu. Siapa yang tak dapat sijil boleh contact kita punya AJK kita, Abang Afif boleh minta. Jadi lepas ni cuba check email masing-masing dapat tak sijil tu. Jadi itu saja daripada Ustaz Asfar, daripada anda. Terima kasih again sebab dapat join kita punya program pada hari ini. Saya rasa itu saja pada hari ini. Saya kembalikan kepada Syazwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Asfar. Terima kasih juga kepada Abang Syah atas perkongsian beliau seperti tadi. Jadi jutaan terima kasih diucapkan kepada semua peserta kerana telah berjaya untuk bertahan sampai sekarang. Jadi satu pengorbanan yang sangat besar bagi anda semua. Jadi sebelum kita bersurai, saya ingin kongsikan satu perkara. Saya nak kongsi tentang satu kata-kata daripada seorang ulama. Kata cendekiawan berkaitan dengan apabila kita ada masalah, apa yang kita kena buat. Jadi seorang ulama pernah berkata bahawa antara jarak jalan penyelesaian dengan masalah kita ibarat di antara seperti sujud dahi kita dengan tempat sujud kita. Jadi kalau kita ada masalah, mestilah kita banyakkan bersolat, insya-Allah. Jadi boleh sama-samalah kita amalkan. Jangan kita rasa macam masalah tu jauh sangat, jauh jalan penyelesaiannya. Tapi cukuplah sekadar kita kembali pada Allah Taala, nescaya Allah Taala akan bagi jalan untuk kita jumpa dengan
jalan keluarnya insya-Allah. Okey. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Okay. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Okay, terima kasih Abang Syah. Abang Aris boleh nasyid sikit. Abang Aris. Abang Aris. Boleh Abang Arif. Silakan. Kita tak dengar lagi ni. Alamak, Abang Aris ni malu-malu pula. Kita kena minta perempuan keluar dulu kot. Tak ada dalam satu team abang. InsyaAllah Abang Syazwan boleh mandi